26 April 2023 damsikan menyaksikan satu pemandangan yang dulu hampir mustahil dibayangkan. Seorang lelaki yang pernah ditakuti seluruh wilayah selatan Syria kini berdiri di dalam sangkar tertuduh. Namanya Atif Najib, sepupu kepada Bashar al-Assad, bekas pegawai keselamatan yang satu ketika dulu bertindak seolah-olah undang-undang hanyalah mainan pribadinya. Dulu dia masuk pejabat dengan kuasa. Hari itu dia masuk mahkamah dengan pakaian banduan berjalur. Ironi kadang-kadang memang tajam. Di luar mahkamah, rakyat berkumpul. Ada yang datang bukan kerana politik. Ada yang datang kerana kehilangan anak. Ada yang datang kerana kehilangan ayah. Ada yang datang kerana mahu melihat satu perkara mudah. Seorang lelaki berkuasa akhirnya dipaksa mendengar nama mangsanya sendiri. Untuk faham kenapa perbicaraan ini begitu besar, kita perlu kembali ke tahun 2011, ke Bandar Dara, tempat yang menjadi titik mula kebangkitan rakyat Syria. Ketika itu, sekumpulan remaja menulis grafiti anti kerajaan di dinding sekolah. Tulisan itu dianggap ancaman besar oleh rejim yang terlalu rapuh untuk menerima kritikan kecil. Kanak-kanak ditahan. Di soal siasat, dilaporkan diseksa. Kes ini kemudian menjadi pencetus kemarahan awam. Bayangkan sebuah kerajaan yang takut kepada tulisan budak sekolah. Atif Najib ialah ketua cawangan keselamatan politik di Dara pada masa tersebut. Banyak laporan sejak bertahun-tahun menyebut bahawa pendekatan keras beliau terhadap keluarga dan penduduk setempat telah menyemarakkan protes. Apa yang boleh diselesaikan dengan kebijaksanaan, dibalas dengan penghinaan. Apa yang boleh dipadam dengan dialog, dibakar dengan ego. Dan dari situlah Syria mula runtuh sedikit demi sedikit. Demonstrasi bertukar menjadi penindasan. Penindasan bertukar menjadi perang. Perang bertukar menjadi mimpi ngeri selama 14 tahun. Ratusan ribu maut, jutaan menjadi pelarian. Bandar hancur, generasi hilang masa depan. Semua kerana orang berkuasa lebih suka menjerit daripada mendengar. Selepas kejatuhan Bashar al-Assad pada Disember 2024, kerajaan baharu Syria mula memburu tokoh lama rejim. Atif Najib akhirnya ditangkap pada Januari 2025 di wilayah Latakia. Penahanan itu dianggap simbolik kerana beliau antara nama paling sinonim dengan permulaan konflik Syria. Dan kini, setahun lebih selepas ditahan, dia dibawa ke mahkamah. Bukan ke istana, bukan ke pejabat, mahkamah, tempat yang biasanya dibenci oleh orang yang pernah kebal. Apa pertuduhan terhadapnya? Media melaporkan beliau berdepan dakwaan berkaitan jenayah terhadap rakyat Syria dan peranannya dalam kekejaman era lama. Perbicaraan ini juga dianggap perbicaraan awam pertama berprofil tinggi terhadap pegawai era Assad di Syria. Ramai mangsa hadir, ramai saksi menunggu giliran, ramai yang sudah menunggu 15 tahun untuk hari ini. Kerana masa boleh berlalu, tetapi trauma jarang bersara. Dan yang paling sinis sekali, dulu ramai takut menyebut namanya. Kini hakim menyebut namanya dengan nombor kes, Part B. Atif Najib bukan sekadar seorang pegawai. Dia lambang budaya kuasa lama di Syria. Sistem yang percaya pangkat lebih tinggi daripada nyawa manusia. Dalam sistem itu, pegawai kecil boleh jadi raja daerah. Pegawai sederhana boleh jadi hakim jalanan. Dan jika ada hubungan keluarga dengan istana, maka ego naik lebih laju daripada roket. Najib sering dikaitkan sebagai antara tokoh yang mempercepatkan kebakaran nasional Syria. Bukan kerana dia paling kuat, tetapi kerana dia mewakili sikap rejim, angkuh, keras, dan yakin rakyat tidak akan melawan. Sejarah berkali-kali menunjukkan benda sama. Apabila pemerintah mula menghina rakyat, kejatuhan cuma soal masa. Perbicaraan ini juga membuka bab baharu bernama keadilan peralihan. Artinya, negara cuba bergerak ke depan sambil mengadili jenayah masa lalu. Ia bukan proses mudah. Banyak bukti hilang, banyak saksi trauma, banyak penjenayah melarikan diri. Namun jika tiada permulaan, luka akan terus bernanah. Bashar al-Assad dan beberapa tokoh lain dilaporkan dibicarakan tanpa hadir secara fizikal. Tetapi Atif Najib berada di depan mata rakyat. Itu yang menjadikan momen ini sangat berbeza. Kerana bagi mangsa, melihat tertuduh hadir sendiri kadang-kadang lebih bernilai daripada 1000 ucapan politik. Ada orang tanya, adakah satu perbicaraan cukup untuk menebus 14 tahun penderitaan? Jawapannya tentu tidak. Mahkamah tidak boleh menghidupkan semula orang mati. Mahkamah tidak boleh mengembalikan masa kanak-kanak yang hilang. Mahkamah tidak boleh membina semula rumah yang hancur dalam sehari. Tetapi mahkamah boleh buat satu perkara penting. Ia boleh mencatat secara rasmi bahawa kezaliman itu benar-benar berlaku. Dan itu penting, kerana diktator selalu hidup dengan satu senjata utama, memadam memori. Jika rakyat lupa mereka menang 2 kali,
Sebab itu perbicaraan seperti ini bukan hanya tentang hukuman, ia tentang rekod sejarah. Tentang anak muda Syria yang suatu hari nanti bertanya, apa jadi pada masa itu? Dan negara boleh jawab, kami tidak sembunyikan, kami adili. Sinisnya, lelaki yang pernah dipercayai kebal kini perlu menunggu tarikh sambung, bicara seperti orang biasa. Tiada pengawal menjerit, tiada telefon merah, tiada pintu istimewa, hanya bangku tertuduh. Dan bagi ramai rakyat Syria, itu sendiri sudah cukup memuaskan buat sementara waktu. Kerana akhirnya, seorang manusia yang pernah bertindak seperti Tuhan dipaksa tunduk kepada undang-undang manusia.